Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan kongsikan topik yang baru, iaitu berkaitan dengan 4 tips. Kita akan kongsi 4 tips rahsia. Rahsia maknanya tak boleh bagi tahu orang, tapi kita nak bagi tahu eksklusif untuk yang menonton FB Live bersama Advisor Malaya pada malam ni. So kita nak kongsikan 4 tips rahsia sertai korban kena dengan tema kita sekarang ni tengah Hari Raya Aidiladha. So kita nak kongsikan 4 tips rahsia sertai korban di usia muda. Muda lagi. Minggu lepas Advisor Malaya dah kongsikan 6 tabung wajib disediakan sebelum umur 30 tahun. Maknanya orang-orang muda juga. So hari ini pun kita nak kongsikan khas untuk orang-orang muda tapi berguna juga untuk orang-orang yang lebih dewasa. Okey. Jadi 4 tips rahsia sertai korban di usia muda walaupun keadaan wang terbatas. Okey, kenapa kita nak bantulah, kita kata kita nak bantu adik-adik kita yang baru mulakan kerjaya. Mungkin baru masuk ke alam pekerjaan, kita nak bantu. Kita nak bantu mereka. Mungkin zaman kita sekarang macam kita sekarang ni dah 30-an. Zaman kita dulu tak ada orang, mungkin tak ramai orang, tak ada channel macam ini. Tak ada channel yang macam ini, boleh live, orang boleh kongsikan perkara-perkara macam ini. Jadi yang sekarang ni kita dah ada teknologi ini, kita nak kongsikan kepada adik-adik kita yang muda yang baru mulakan alam pekerjaan tu, bagaimana kita boleh sertai korban di usia muda walaupun keadaan wang terbatas. Kita baru nak mula kerja dan nak kumpul simpanan, kan nak membina kehidupan. Tapi dalam sama kita tak nak tinggalkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, iaitu korban. Walaupun mungkin dalam keadaan itu kita punya segi kewangan itu terbatas, tapi kita tak nak tinggal. Kita nak ketinggalan. InsyaAllah itu yang kita cuba kongsikan pada hari ini. Baik, sebelum kita mendalami lebih dalam lagi topik kita pada hari ini, untuk kita kongsikan, sukalah AM nak tanya khabar. Apa khabar? Apa khabar anda semua yang sedang live? Yang sedang live bersama Advisor Malaya pada malam ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kalau sihat, bagus, okey. Alhamdulillah, boleh komen dekat bawah tu pagi, okey, pagi, okey. Kita nakkan tenaga energi pagi itu walaupun di malam hari ini lebih kurang waktu pukul 10 ini, tapi kita nakkan energi pagi tu. Jadi sila komen dekat bawah tu pagi, alhamdulillah, okey. So seperti yang sudah maklum, ini merupakan minggu yang kedua kita live bersama Advisor Malaya. So Advisor Malaya ni apa? Satu program yang kita wujudkan untuk berkongsikan segala tips-tips dan solusi berkaitan dengan pengurusan kewangan lah. Khususnya pengurusan kewangan. Okay. So, alright. So, okay, boleh komen kat bawah tadi. Kalau sihat walafiat kita komenkan pagi. Okay. Alright. So, kita nak tahu juga daripada mana semua bersiaran pada malam ini bersama dengan Advisor Malaya. Untuk maklumat, Advisor Malaya masih berada di kampung. Alhamdulillah hari ini semuanya hujan, cuaca agak-agak ni sikit sebab kita kena hujan, tapi alhamdulillah semalam dalam sesi korban itu cuaca amat baik sekali. Jadi malam ini juga yang penting lain untuk malam ini amat baik, so kita boleh live, kita boleh kongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada malam ini dengan anda semua, insyaAllah. Okey, so boleh komen dekat bawah juga anda daripada mana, mungkin yang masih dalam perjalanan untuk pulang ke bandar ataupun kembali ke kampung. Berhati-hati di jalan raya, memandu secara berhemah, insyaAllah. Kita doakan anda semua selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Okay, alright. So sebelum kita teruskan kita punya topik pada malam ini, AM akan buka dulu slide. Bismillahirrahmanirrahim, untuk lebih memudahkan pemahaman kita pada perkongsian pada kali ini. Okay, kita kongsikan slide sebentar. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu mungkin boleh komen lah, tengok kalau kata ada segi sound semua okey ke, boleh dengar visual semua cantik ke, boleh komen juga kat bawah, kita nak tahu juga. Alright. Okay, kita dah ada sekarang dekat FB Live pun kita ada. Dekat Instagram Live pun kita ada. Boleh masuk mana Instagram, yang mana berada di Instagram Live Nizam Takaful Advisor. Mungkin tak dapat nak join slide, tapi insyaAllah kita boleh kongsikan. Tapi boleh juga pergi kepada FB page Nizam Abu Bakar, di situ kita akan kongsikan slide lah. So bersama kita dekat ni kita ada Cik Nabila Huda kita, ya Cik Nabila. Terima kasih kerana sertai pada malam ini. Daripada mana Cik Nabila? Daripada mana Cik Nabila kita bersiaran pada malam ini? Kita komen Cik Nabila. Alright. Kita ada juga Cik Jabar. Cik Jabar, saya rasa Cik Jabar daripada Sabah ni. Daripada Sabah ni. Okay, terima kasih kerana mensertai pada sesi pada malam ni. Jadi kita akan kongsikan slide sekarang. Okey. Alright, sebelum kita pergi kepada topik kita, bila kita nak dapat ilmu, better kita share supaya ia juga bermanfaat kepada orang lain. So, insya-Allah. Jadi boleh klik share, share kepada rakan-rakan, kawan-kawan yang lain, boleh klik di Instagram juga, boleh klik share pada rakan-rakan yang lain. Okay, insya-Allah akan hi Anik join di Instagram live. Terima kasih Anik Wave. Hi. Di mana Anik hari ni? Di mana? Di Puchong ke? Terima kasih Anik join. Alhamdulillah. Okay, so so boleh klik share, dengan rakan-rakan. InsyaAllah ilmu-ilmu yang kita kongsikan pada malam ini bermanfaat, terutama sekali kepada mereka-mereka yang baru menempuh alam pekerjaan. Okay, bagaimana kita nak sertai korban di usia muda dan walaupun kewangan kita terbatas. Okay, itu tajuk kita pada hari ini insyaAllah. So kita pada slide. Kalau Anik nak tengok slide, tapi Anik kena join dekat Anik kat Puchong ya. Okey, alhamdulillah. Kalau Anik nak tengok slide, kita ada slide dekat FB Live Nizam Abu Bakar. Okey. Okey, kita nak masuk slide sekarang ni. Alright. Okey, soalan. Kita mulakan dengan soalan insya-Allah. Kita mulakan dengan soalan. Berapa orang yang sedang live ni orang kata membuat kiranya melaksanakan ibadah kurban pada tahun ni? Berapa ramai? Boleh komen dekat bawah berapa ramai yang melaksanakan ibadah kurban pada hari ini. Pada tahun ni lah, okey. InsyaAllah pada tahun ni walaupun dalam suasana PKP dengan SOP-nya kita alhamdulillah dapat juga menjalankan ibadah kurban dengan mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan lah. Okey. Jadi apa maksud kurban ni? Okey. Kita pergi tengok dulu apa maksud kurban ni yang kita berada dalam 10 hingga 13 hari Hijrah ni. Apa maksud kurban? Okey. Berkorban ni maksudnya merupakan satu ibadah. Yang ibadah pada Islam ialah satu ibadah yang agung, seperti yang kita sedia maklum, iaitu sirah Nabi Ibrahim AS, di mana apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anaknya Nabi Ismail AS. Okey, bagi memenuhi perintah Allah SWT. Okey, itu kita faham. Itu korban dari sisi sirahnya kita faham. Korban itu ada sejarahnya, sejarah Nabi Ibrahim AS. Okey. Okey. So jadi kita nak mulakan sebelum kita pergi mendalam lagi, kita nak mulakan apa kaitan topik pada hari ini dengan pengurusan kewangan. Okey. So saya suka untuk buka dengan firman Allah yang bermaksud dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ini surah Al-Baqarah ayat 30.
Di dalam surah ini biasalah saya akan buka dengan ayat ini kerana kita nak setkan minda kita bila kita belajar ini. Dalam ayat ini ada menyatakan seorang khalifah di bumi. Siapa seorang khalifah di bumi? Seorang khalifah itu merujuk kepada manusia. Manusia berada di bumi, tujuannya untuk apa? Tanggungjawabnya untuk apa? Tanggungjawabnya untuk mentadbir dan mengurus. Dua perkara, mentadbir dan mengurus kehidupan kita di bumi ini. Bila kita sebut mentadbir dan mengurus itu termasuklah tanggungjawab besar kita adalah termasuklah mengurus kewangan. Jadi kita punya fokus sekarang kita nak sertai kurban. Jadi kita kena pandai urus kewangan kita. Sebab tu saya suka mulakan dengan surah ini. Amat penting sebab kita sebagai khalifah di bumi ini, tanggungjawab kita adalah mengurus kehidupan kita, mengurus kewangan kita selama kita berada di muka bumi ini. Okey, yang itu Okey, jadi balik kepada topik kita, 4 tips rahsia sertai korban di usia muda walaupun keadaan terbatas. Macam yang sharekan tadi, kenapa kita target usia muda? Bukan ni bermaksud ni usia yang dewasa tak boleh dah. Tak berguna juga tip ni. Sebenarnya berguna, amat berguna, tapi kita fokuskan kepada usia muda. Kenapa? Macam yang kita kongsikan pada minggu lepas, dalam usia 20-an ni adalah satu usia yang terbaik untuk kita, yang antaranya adalah untuk kita create atau kita build kita punya habit, tabiat kita. So bila kita kata kita nak sertai korban, kita nak benda itu menjadi satu tabiat kita untuk kita melaksanakan ibadah korban ini setiap tahun. Kalau boleh kita nak sertai ibadah korban ini setiap tahun. Jadi kita nak build kita punya habit. So inilah satu benda yang kita kena cipta daripada usia 20-an lagi. Bila kita dah mula memasuki ke alam pekerjaan, kita kena create tabiat ni. Tidak terlalu lambat, tapi itulah tempoh yang sangat sesuai untuk kita create kita punya habit, tabiat kita untuk melaksanakan ibadah korban setiap tahun. Itu kita mahu capai. Okey? Jadi AM buka dengan itu dulu. Kenapa kita target usia muda? Kita dah bantu. So kita tengok daripada kata-kata daripada EM ni, sesiapa yang waste membuang dia punya masa dia semasa umur 20-an, dia akan membenci diri ni semasa 30-an. So kita nak educate, nak bantu rakan-rakan kita yang berusia 20-an ni. Untuk create, untuk build dia punya habit, tabiat mereka. So kita set kita punya mind tadi, kita set kita punya ahli tuju tadi, kita nak apa? Nak sertai korban setiap tahun. Itu capaian kita. So balik pada tadi, kita kata tadi apa maksud korban itu? Bila kita sebut korban adalah satu ibadah. Satu ibadah yang amat agung, sebagaimana yang telah kita faham kisah sirah Nabi Ibrahim AS yang memenuhi perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail AS. So kalau kita melihat kepada satu hadis, dia banyak hadis dalam kisah berkaitan dengan korban ini. Tapi saya nak kongsikan hadis ini, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Aidil-Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, ini binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah SWT sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Riwayat Al-Tirmizi. Jadi bila kita lihat pada hadis ni kita tengok dia ada tiga bahagian yang kita nak cuba huraikan. Hadis ni dia menunjukkan ibadah yang paling afdal untuk kita laksanakan daripada hari raya, selain daripada berpuasa kan, selain daripada mengerjakan haji, selain daripada banyak yang orang kata ibadah-ibadah yang kita boleh lakukan semasa hari raya Aidil-Adha. Tapi yang paling afdal dilakukan adalah menumpahkan darah korban, iaitu binatang korban. Itu yang pertama. Maknanya kita menumpahkan darah korban, maknanya kita korban. Kita melaksanakan korban. So ayat yang kedua dia kata, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah SWT.
maknanya akan datang pada hari akhirat nanti, seperti mana ia di dunia tanpa terdapat kekurangan pada, maknanya binatang yang dikorbankan tadi tu, okey, datang pada akhirat nanti, setiap anggota itu terdapat pada ganjaran pahala. Dan ia juga akan menjadi tunggangan. Nah, ia juga ada hadis yang menyatakan binatang yang kita buat korban ni akan menjadi tunggangan orang yang melakukan ibadah korban itu. Untuk apa? Ketika melintasi titian sirat, ketika melintasi titian sirat. Okey. Okey, itu yang keduanya lah, poin yang kedua. So yang ketiga, dia kata apa? Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Okey. So tambahan pula, okey, kalau kita lihat pada ayat yang terakhir itu, di sini memerintahkan agar kita membersihkan jiwa atau diri kita dengan melaksanakan ibadah ini. Okey, kerana pada disediakan ganjaran pahala yang cukup besar oleh Allah SWT. Okey, maknanya 3 perkara. Pertama, dia perkara yang paling afdal dilakukan pada hari raya Aidiladha adalah menumpahkan darah binatang korban. Yang kedua, kerana apa? Kerana binatang korban ini nanti ketika hari akhirat dia akan menjadi kenderaan kita ketika melalui titian Siratul Mustaqim. Okay. Dan yang ketiga, inilah satu-satunya ibadah yang kita boleh lakukan supaya kita dapat membersihkan jiwa atau diri kita. Okay. Jadi nampak tak ganjaran dan pahala yang cukup besar yang Allah berikan dengan dalam hari raya Aidiladha ni dengan ibadah korban ni. Jadi rugilah kita kalau kita tak nak kerja, kerjakan ibadah korban ni. Kan rugilah kalau kita hanya pergi setiap sembahyang solat setiap hari raya Aidiladha kita just pergi solat 2 rakaat balik selesai. Kan rugilah kan. Jadi banyak dia punya ganjaran yang disediakan amat besar. Okey, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah inilah. Jadi kita pun kena kejarlah. Okey, so kita dah faham kenapa korban itu penting. Ada 3 benda tadi kita dah kongsikan kenapa korban itu penting. Okey. Jadi bila kita dah faham kenapa korban itu penting, sekarang ni kita nak share lah. Kita nak kongsikan 4 tip tadi. Kita nak kongsikan 4 tip macam mana kita nak stay korban tu masa usia muda. Walaupun kita ada masalah mungkin dari segi kewangan tu terbatas. Okey. Jadi tip nombor 1. Okey, kita nak masuk tip nombor 1 dah. Okey, kalau ada kawan-kawan lagi yang nak join boleh panggil kawan-kawan, boleh share kan. Okey, hai Rosyaidi. Rosyaidi ada bersama kita. InsyaAllah kalau ada hadis-hadis yang kurang tepat tu boleh tegur lah. Kita cuba dalam kita ikut pemahaman kita yang kita faham sebelum ni lah. Kalau ada yang silap tu boleh betulkan insyaAllah. So tip yang pertama apa dia? Tip yang pertama adalah pasang niat pada awal tahun untuk sertai korban. Okey. Maknanya kita dah tahu okey sekarang ni korban dah selesai dah habis dah tempohnya. Jadi kita nak target sekarang kita nak melaksanakan korban pada tahun hadapan. Okey, kita nak korban nak sertai korban pada tahun. So yang tip yang pertama kita pasang niat. Okey, pasang niat. Kadang-kadang ada orang dia kurang Waalaikumsalam. Tuan Rosyaidi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sertai live pada malam ini. Okay. So tip yang pertama kita pasang niat. Kadang-kadang ada orang yang merasakan niat ni macam tu kan. Tapi kita kena yakin bila kita pasang niat insya-Allah Allah akan bantu kita ke arah untuk kita capai misi dan impian kita itu. Tapi dengan syarat niat kita tu niat yang baik lah. So niat kita sekarang kita pasang niat supaya kita dapat sertai korban pada tahun hadapan. So kita kena tetapkan niat kita mulai sekarang lah. Okay. So itu tip yang pertama. Boleh Okay. So jadi bila niat kita kuat, sudah pastinya kita akan susuli dengan tindakan-tindakan yang lebih tersusun. Kadang-kadang orang tak pasang niat, okay? Tapi dia tahu tahun depan aku nak buat korban. Tapi bila dia tak niat, dia tak kuat, dia tak ada buat tindakan yang tersusun. Okay. So sekali lagi jangan pandang rendah pada kuatan niat ni. So kita kena tetapkan niat kita.
So itu adalah tip yang pertama. Kita pasang niat pada awal tahun untuk sertai korban. Okey. Okey. So tip yang kedua. Tip yang kedua apa dia? Okey, tip yang kedua kita wujudkan tabung khas korban untuk diri sendiri. Okey. Minggu lepas kita dah kongsikan 6 tabung yang wajib anda sediakan semasa usia sebelum usia 30 tahun ataupun sebelum usia 30-an. Mana pada umur kita 20-an tu kita kena wajib sediakan 6 tabung yang kita dah kongsikan. So hari ni kita nak tip yang kedua untuk kita sertai korban tahun depan tu, tahun ini kita kena wujudkan dah tabung khas korban untuk diri sendiri. Tabung khas korban untuk diri sendiri. Okey, sebagai contoh kalau kata untuk sertai korban tu mungkin dia punya lembu sebahagian mungkin dalam 700. Jadi kita kena setkan kita punya tabung tu kita kena bagilah 12. Okey, kita bagi 12. So kita kena letakkan setiap bulan kita kena ada sumbangan kadar tabung khas korban ni. Supaya kita ada bila masa nanti tahun depan kita nak sertai korban tu kita ada tabung, kita boleh gunakan tabung ini. So tak ganggu lah simpanan yang lain. So, kita wujudkan tabung khas korban untuk diri sendiri. Okey. So contoh tadi okey tu kalau 700, contohlah 600 harga contoh sebahagian lembu tadi 650. Okey, untuk tahun katalah tahun depan murah sikitlah 650 kan. So kita kena mula kumpul lah. Contohnya kita bagi dengan setahun 12 bulan, kita bagi mungkin 80 lebih 81 82 ringgit sebulan. Itu untuk tempoh 8 bulan lah. Kalau kita nak mula pada 8 bulan ke belakang. Okey. Ataupun senang kita kata kita kan bagikan RM70, contohnya RM70 untuk masuk dalam tabung khas korban ni. RM70 contoh sebulan. Kan. So sampailah hari kejadian tu nanti kita akan gunakan duit tabung ni khas untuk korban tu. Okey. So balik pada yang minggu lepas tu 6 tabung khas tu, so tabung mana yang kita boleh gunakan? So kita kan ada 6 tabung khas, tabung wajib tu kan. So tabung mana yang kita boleh gunakan? Okey, kita ada tabung yang kelima, kita panggil tabung charity dia kan. Tabung sedekah tu kita boleh gunakan tabung itu untuk korban kita tahun hadapan insya-Allah. Okey, itu tip yang kedua. Okey, boleh? Okey, kita ada di FB Live, ada Encik Muklis Abdullah. Terima kasih kerana menyertai sesi live kita pada malam ini insya-Allah. Kita sedang kongsikan 4 tips untuk sertai korban di usia muda walaupun kewangan kita terbatas. Okey. So kita dah pergi tip yang kedua. So tip yang ketiga apa dia? Tip yang ketiga kita sertai skim tabung korban. Skim tabung korban ada skim tabung korban yang disediakan beberapa NGO di luar. Okey. So kita boleh sertai. So skim tabung korban ni lebih kurang macam orang main kutu lah, senang faham main kutu lah kan. So banyaklah institusi yang melaksanakan skim tabung korban ni. Contohnya macam kalau ada lagi lah, ingat saya macam tabung korban pihak rakyat, tabung ibadah korban Yapin. Jadi semua skim tabung ini untuk memudahkan kita merancang dan melaksanakan ibadah korban pada tiba masa hari raya nanti itulah. So macam kita buat tabung sendiri kat tadi, tapi mungkin kita tak nak buat tabung sendiri, kita nak start skim tabung korban ni. So kita buat simpanan wang kita tu dalam skim tabung korban tadi. Okey. Sebab dia mungkin kadang-kadang kita buat sendiri tabung, kadang-kadang kita terguna. Tapi kita takut kita nak terguna tu, jadi kita sertai skim tabung korban ni. Jadi ada orang kata jawatan kuasa yang berautoriti. So dia yang menguruskan tabung ini. Okey. So boleh sertai skim tabung korban lah. Okey. Alright. Itu tip yang ketiga lah. Okey. Okey ke okey? Kita nak pergi tip yang terakhir dah ni. Keempat lah. 4 tip je malam ni kita nak kongsikan. Ala kadar je malam ni. 4 tip je kita nak kongsikan. Okey. So tip yang ketiga. Tip yang pertama tadi apa tadi? Tip yang pertama. Kita recap balik. Tip yang pertama tadi adalah pasang niat pada awal tahun untuk sertai korban. Tip yang kedua, wujudkan tabung khas korban untuk diri sendiri.
Dan tip yang ketiga, sertai skim tabung korban. Okay, dan last sekali tip yang keempat iaitu belajar dan praktik simpan duit. So ingat 20-an tadi, bila kita dalam usia kita 20-an, dalam tempoh 20-an, inilah tempoh usia yang amat-amat bagus untuk kita mulakan, untuk kita bina kita punya tabiat untuk menyimpan duit. So belajar dan praktik simpan duit. So gunakan 6 tabung wajib yang kita kongsikan minggu lepas itu. Salah satunya iaitu tabung charity, mana yang terlepas FB Live pada minggu lepas tu boleh tengok balik dalam FB page Nizam Abu Bakar, ataupun ada juga di YouTube channel Nizam Abu Bakar. Kita ada kongsi juga di situ. So boleh saksikan semula siaran tu, insya-Allah. So yang 4 ni adalah kita belajar dan praktik simpan duit. Okey. Inilah orang kata inilah amalan yang wajib kita belajar bila berkaitan kewangan. Okey. Kadang-kadang tip yang kedua tu macam nak sediakan tabung sendiri. Kadang-kadang kita tak ada disiplin nak menyimpan. Okey. Tapi boleh kita mulakan habit kita tu untuk mungkin kita mulakan dengan simpan duit RM5 dengan duit hijau tu. Mana hijau je duit tu simpan. Hijau je duit tu simpan pun boleh. Kita nak build habit ni, dia bukan mudah, tapi kita kena buat selalu. Bila berlaku selalu, walaupun sedikit, insya-Allah dia akan berkekalan. Jadi tapi kita kena mulalah. Okey. Dia boleh simpan sebenarnya kat mana-mana nak simpan pun. Tapi kita dah belajar dah minggu lepas simpan 6 tabung wajib tu, dan boleh simpan di mana-mana, tapi cuma kita jangan gatal tangan dah. Jangan gatal tangan dah untuk guna duit dulu. So ada rezeki lebih, naikkan. Mungkin sebelum ni RM5, naikkan pula RM20, naikkan pula RM50 dan sebagainya. Okey, boleh? Okey, itulah 4 tips rahsia sertai korban di usia muda. Walaupun keadaan Allah terbatas. Jadi habit ni kita kena build. Okey, waktu yang sesuai lah tempoh usia 20-an. So insya-Allah 4 boleh cuba. Tak terlepas lagi untuk sesi korban yang akan datang pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Okey. Baik. So ada belajar sesuatu tak hari ni? InsyaAllah. Belajar satu tak hari ni? Okay. Alright. Kalau belajar satu, alhamdulillah. Boleh ada kat bawah tu, boleh komen kat bawah tu, bagus. Okay, bagus. Okay, alhamdulillah. Okay, selesai. Itulah 4 tip yang kita nak kongsikan hari ni. Mudah saja, ringkas saja. Okay. Dan saya nak akhirilah untuk sesi live kita pada malam ini dengan keratan daripada apa yang saya dapat daripada website ni yang menyatakan dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Kalau kita faham konsep korban itu, maknanya kita bila dah bekerja, kita dah ada income, kita kerjakan, kita keluarkan duit kita untuk kerjakan ibadah korban. Daging-daging korban itu akan diberikan kepada fakir-fakir miskin, kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi mana kita berkongsi rezeki. Kita berkongsi rezeki yang kita usahakan, kita bekerja, kita usahakan dapat cari rezeki ini bukan atas usaha kita, tapi kerana dia nak bagi. Kerana Allah yang memberi rezeki. Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi kita kena beri kepada orang lain. Kita beri juga kepada orang mereka yang memerlukan, fakir miskin dan sebagainya. Kita berkongsi dengan mereka. Okay, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Kita kejar itu, insya-Allah Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita, insya-Allah. Okey, akhiri dengan kata-kata itu. InsyaAllah semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, sebarang pertanyaan berkenaan topik ini boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kita akan cuba jawab pada minggu hadapan. Dan kalau ada topik-topik yang menarik nak ingin Advisor Malaya kongsikan, insyaAllah yang kita akan bersiaran setiap pada hari Ahad jam 10 malam ini. Kita akan cuba
kongsikan lah topik-topik kalau ada topik-topik yang ingin dikongsikan. Dan jangan lupa untuk share, tadi komen dan subscribe lah. Yang penting subscribe juga YouTube channel Nizam Bakar. Di situ kita akan kongsikan juga semua video-video yang kita live ni kita akan simpan di situ. So mana-mana yang tak dapat live malam ni ada siaran ulangan. Jangan risau. Ada siaran ulangan, nak tengok dekat YouTube channel Nizam Bakar. Ataupun boleh juga kembali kepada FB Live Nizam Bakar, tapi nak kena scroll balik bawah susah kan. Jadi terus pergi kepada YouTube channel Nizam Bakar. Subscribe. Siap-siap. So kalau terlepas sesi start Ahad ni ataupun start Ahad tu ada urusan dan sebagainya nak tidur awal semua, tak ada masalah. Boleh tengok semula pada hari-hari yang mana yang boleh tengok tu. Pergi pada YouTube channel Nizam Bakar. Okey. InsyaAllah Nizam Advisor Malaya doakan anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan oleh Allah SWT. Jadi sesi pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada mereka-mereka yang menyertai sesi live pada malam ini. Sekiranya ada terdapat kesilapan, minta mohon tegur lah. InsyaAllah kita akan cuba tambah baik dari semasa ke semasa. Okey, jumpa anda lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi.